warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabb, fid darain amin ya rabbal alamin. Bait yang ke-95 ya, kita dah baca dah kemarin sedikit lah. Kita akan laju sebab ini tidak ada masalah sangat. Wa mithlu madha ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mithlu madha ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami. Dan seperti ma, artinya seperti ma yang menjadi mausulat ismiyah, iaitulah dha, di mana dha itu ba'da ma istifham, diletak setelah ma istifham, kombinasi ma dengan dha, barulah dha menjadi mithlu ma, seperti ma dalam perkataan ma al-mausulah, bukan ma istifhamiyah. Aw man idza ataupun man idza lam tulgha fil kalam, apabila tidak diilgha, di cancel dalam percakapan, dalam arti kata man yang dikombinasi dengan idza. Jadi ada dua lah di sini ya. Madza, satu lagi man dha. Dalam arti kata man pun istifhamiyah, dha itu mausul, barulah jadi al-mausulat al-ismiyah. Jadi tambahan dua lagi hari ini. Dengan syarat kedua-duanya lam tulgha fil kalam, tidak diilgha, dibatalkan dalam percakapan. Apa maksud lam tulgha fil kalam? Nanti kita akan bacalah. Baik. Qala asy-syarihu ya'ni anna dha ikhtassat min baini sa'ir asma'il isyarati bi annaha tusta'mal mausulatan, bahwasanya dha dikhususkan antara sekalian isim-isim isyarah, min baini antara sekalian isim-isim isyarah. Kan dha dulu kita bincang dalam isim isyarah, diambil dha ini digunakan tusta'mal sebagai mausulah, isim mausul. Wa takunu mithla ma, dan adalah ia dha seperti ma, fi annaha tusta'mal bi lafdhin wahid, bahwa digunakan dengan istilah dia bi lafdhin wahid lil mudzakkar wal muannath mufradan kana aw muthanna aw majmu'ah. Fataqul man dha 'indaka wa ma dha 'indaka, sawa'un kana ma 'indahu mufradan aw mudzakkaran aw ghairahu. Wa syartu isti'maliha mausulatan, dan syarat penggunaannya itu sebagai mausul, antakuna masbuqatan bi ma, dha ini, bahwasanya adalah ia didahulukan dengan ma ataupun man al-istifhamiyatain, man dan ma istifham. Nahu man dha ja'aka, man dha ja'aka, siapa yang telah mendatangi kamu. Jadi dha bermakna alladhi lah, isim mausul.
Wa madza fa'alta, dan apakah yang fa'alta. Dza fa'alta, yang fa'alta, apa yang telah kamu buat, apa yang telah kamu buat, yang telah kamu buat maksudnya. Faman ismu istifham, dan man itu isim istifham. Wa huwa mubtada'un, ini di Arab lah. Dan ianya ialah mubtada' wa dha mausulatun bima'na alladhi. Nampak kita terjemah bima'na alladhi. Kebanyakan terjemah alladhi lah. Dha bima'na alladhi, yang. Bukan, mausul lah. Dalam bentuk dia itu mausul. Ya lah. Ada tak boleh ya? Kita kena admit. Dia jadi bila amai tu. Oh, okey. Bila 4-5 orang serentak tu dia memang sangkut lah. Okey, boleh masuk, alhamdulillah. Kalau senyap tu Ustaz perasan lah dia. Memang tak boleh masuk. Kalau bunyi-bunyi tu okey. Baik. Di mana tadi? Wa syartus man dha ja'aka wa madza fa'alta. Faman ismu istifham wa mubtada'un wa dha mausulatun bima'na alladhi wa huwa khabaru man. Man mubtada', dha khabar. Begitu sekali. Habis indaka ialah silatul mausul dalam bentuk syibhul jumlah. Nanti bab silatul mausul ni dalam bait yang ke-90, bait 96 97 nanti. Bait mausul ni panjang. Wat taqdiru, baik kita ulang belakang sedikit. Wa dha mausulatun bima'na alladhi wa huwa khabaru man wa ja'aka silatul mausul. Jadi senang nak faham. Nanti akan ada lah, cuma nak bagi gambaran awal. Silatul mausul ini sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibhul jumlah setelah mausul itu sendiri. Dia penyambung kepada isim mausul. Wat taqdiru, dan takdir kepada contoh tadi, man dha ja'aka, takdirnya manil ladhi ja'aka, kembali kepada asal alladhi. Wa kadzalika, dan demikian itulah ma, i'rab bagi ma dha fa'alta. Ma mubtada'un, dha mausulun. Sampai begitu sekali. Macam mana kita nak bezakan ma dha istifham dengan ma istifham dha mausul? Ma istifham. Mana? Tu ma dan man al-istifhamiyatain yang di atas tu. Ini bila dia Arab, ma tu mubtada'. Dia isim istifham. Dha mausul, isim mausul dikombainkan bimakna alladhi. Wahwa, dan ianya ialah khabaru ma, khabar kepada ma dha tu, dha sahaja. Wa fa'alta silatuhu, dan fa'alta ialah silahnya. Silah ni ialah penyambung. Dia macam pelengkap. Jadi mudah cerita, silah ni al-jumlah allati tudhkar ba'da ismil mausul ataupun ba'dal mausulat. Tujuannya tatimmu ma'nahu, jumlah yang terletak setelah mausul untuk melengkapkan makna. Kalau tidak, dia tergantung. Dia penyambung. Sebab itu kita dalam bahasa kita kata silatul rahim. Silatul rahim. Apa makna? Kita ada hidup, kita jiwa kita, jasad kita. Kita tak sempurna hidup tanpa kita ada silatul rahim, hubungkan. Kita silatul rahim,
secara tak langsung dengan orang sekeliling lah, mak, ayah, anak-anak. Ekstra, lebih daripada itu, ialah kita cari lagi yang belum kita pernah hubung silaturahim. Itu lagi sempurna. Tengok dari sudut bahasa, silah, kita penghubung. Wal'aidu, dan aid. Aid ini ialah dhamir yang kembali. Mahdhufun taqdiruhu madza fa'altahu. Dhamir ada kalanya mahdhuf, takdirnya madza fa'altahu. Apa yang kamu buat? Nya apa? Nya za tu alladhi. Ai mal ladhi fa'altahu. Ini dalam bentuk takdir. Ada nanti kita lihat sebahagian contoh, kita tak nampak dhamir tu. Dhamir tu kena takdir lah. Dhamir yang tak nampak tu kena takdir. Baik. Wahtaradha biqawlihi. Ini dia nak terang. Dan terkeluar. Biqawlihi, dengan katanya dalam matan, aw man idza lam tulgha fil kalami. Idza lam tulgha fil kalam. Maksudnya, untuk menjadikan za ialah mausul. Kan? Dengan syarat dia tidak diilgha, dibatal dalam kalam. Min an taj'al ma ma'adha aw man ma'adha kalimatun wahidah lil istifham. Nahu madha indaka. Ay ayu syai'in indaka. Wa kadhalika man dha indaka. Famadha mubtada'un. Wa indaka khabaruhu. Maknanya, ini ni, dia hanya ada dalam minda. Kita nak apa? Kita nak apa? Kalau kita nak i'rabkan ma istifham, dha mausul, is mausul lah. Tapi kalau kita nak i'rab, macam di sini dia sebut, kan? Maksud idza lam tulgha fil kalam itu daripada kita apabila tidak diilgha dalam kalam itu, daripada kita nak menjadikan ma dengan za ataupun man dengan da, kita jadikan dia kalimah wahidah. Maksudnya kita tak jadikan dia dua. Kalau kita jadikan dia ma itu istifham, da mausul, maka mausul lah. Tapi kalau kita jadikan ma da, satu kalimah itu lil istifham. Man da, satu kalimah itu lil istifham. Contoh, madza indaka, kita tidak i'rab ma mubtada, dha khabar, tapi kita i'rab madza itu mubtada. Ay ayu syai'in indaka. Wa kadzalika man dha indaka. Famadza mubtada wa indaka khabaruhu. Jadi habislah. Tak timbullah isu apa implikasi dia. Kalau mubtada adalah khabarnya, just like that lah, just like this, orang betul kata. Tapi kalau ada mausul, maka kena ada silah dan aid. Itu implikasi dia, kena faham. Ada lagi yang senyap lah tu. Betul lah. Okay, semua dah dapat lah. Wa kadzalika, dan demikian itulah man dha, untuk contoh man dha. Tadi ma dha. Man dha, dia sekali harung. Man dha itu mubtada. Indaka khabaruhu. Fadha, maka ini fil mawdi'ain, pada dua tempat ni, mulghatun, ialah mulghah. Mulghatun itulah dhabit kepada apa yang anda sebut tadi, iaitulah tak timbul lagi isu ada nak kena cari silah, nak kena ada aid. Dia mubtada khabar. Sebab li'annaha, kerana ianya juz'u kalimatin, juzuk kepada kalimah itu. Makna za itu juzuk kepada kalimah ma za. Za itu juzuk kepada man za. Jadi tak boleh buanglah. Jadi isu lain, isunya berubah. Li'annal majmu', kerana keseluruhan ma za dan man za ialah ismu istifham. Itu sahaja. Faham? Jadi
isunya atas kehendak kita. Macam yang disebut dalam matan, wa mithlu madza ba'da istifham sahaja, au man ataupun man juga begitu, dengan syarat idza lam tulgha fil kalam. Maksud lam tulgha ni kita tak jadikan madza mandza kalimah wahidah. Kalau begitu implikasinya dari sudut i'rab tadi, iaitulah dia tidak ada lagi, kalau kita anggap dia sebagai mausul, isim mausul, maka implikasi untuk mencari silah dan juga aid tidak timbul. Itu maksud yang nak diterangkan. Baik. Bait yang seterusnya silatul mausul. Nampak tajuk dalam PDF ni dia letak tajuk besar. Kita selesai dah berkenalan dengan batang tubuh al-mausulat min al-asma, al-mausulatul asma, dan juga al-mausulatul huruf ataupun asma, ataupun senang bahasa Melayu kita kata isim mausul, huruf mausul. Isim mausul, huruf mausul. Baik, sebelum kita masuk bab silah ni, silatul mausul, kita ulang kaji sikit supaya kita nampak balik gambaran. Pertama, kita diperkenalkan dengan isim dulu, mausulatul asma. Maka dikombinasikanlah apa yang disebut dalam matan dan apa yang disebut oleh Ibnu Malik dalam Ibnu Akhir dalam syarah. Jadi kita combinekan semua. Jadi ada alladhi, allati yang mufrad sama ada muzakkar ataupun muannas. Ada alladhani, ada allatani. Kemudian bila datang bahagian jamak disebut al-ula dan juga alladzina, boleh digunakan. Kalau alladzina ada yang ketika rafa' satu kabilah nama apa? Kabilah Huzailah. Ya. Banu Huzail dia baca alladzuna. Baik, satu selesai. Kemudian untuk jama' makna allati, allai, boleh dibaca dengan ya, buh ya. Allati, allai, selesai. Kemudian ada celah-celah tu mausulat al-harfiyah, huruf mausul, an, anna, kai, ma, lau, ada 5 tu. An, mukhaffafah min as-saqilah, anna, kemudian kai, ma, lau, selesai. Kemudian kita ada baru ni kemarin kan, man, ma, dan alif lam, al, man, mausul juga. Dengan syarat-syaratnya. Tapi yang ni man ma belum lah. Man dengan ma belum ke sudah? Sudah macam. Sekejap. Oh, sudah. Sekejap lah, nak rasa macam belum ya. Yun man kemudian kita ada zatu yang ganti, sama dengan allati, dan zawatu macam allati. Baik. Sekarang ni kita akan masuk bincang tentang silatul mausul. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Dan semuanya, di sini ada sedikit kontroversi lah dalam matan ni. Bila matan menyebut, Ibnu Malik sebut semuanya, kan, seolahnya termasuk mausulat al-asma, mausulat al-ismiyah, mausulat al-harfiyah. Tapi bagi Syekh kita Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni dalam tahqiq dia, kan, sebenarnya semuanya itu, tapi ma'qul lah, masuk akal lah, kerana memang dalam matan di awal bab ini, bab mausul, memang musannif hanya sebut mausulul asma. Dia tak sebut pun mausul al-huruf. Jadinya seolahnya semuanya kulluha yalzamu ba'dahu silah.
ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Di atas dhamir yang layak yang mengandungi. Itu aid. Sedangkan yang dimaksudkan di sini hanyalah silah kepada mausulat al-ismiyah sahaja. Lagi pula, mausul di kalangan isim, artinya isim mausul, dia berhajat kepada silah dan aid. Aid itu dhamir. Sama ada takdir. Kan? Tetapi huruf mausul, dia hanya yahtaj ila as-silah. Dia tidak berhajat kepada aid yang mengikat. Itu beza dia. Tetapi bila disebut umum, soalannya pukul rata. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin musyamilah. Jadi bait ini dia nak memaklumkan, nak beritahu apa? Semuanya iaitulah mausulan al-ismiyah yalzam ba'dahu silah. Lazim setelahnya ada silah. Mesti ada penghubung. Baik. Ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Qala asy-syarih. Al-mausulatu kulluha. Isim-isim mausul semuanya. Kita tak boleh sebab dia kata ismiyatan, harfiyatan kanat atau ismiyah. Isim-isim mausul, huruf-huruf mausul semuanya yalzam ay yaqa'a ba'daha, melazimi bahawa terletak setelahnya itu silatun tubayyinu ma'naha. Mesti ada silah. Nampak dia tak sebut aid. Silah dulu, penyambung dulu. Mesti ada. Wa yushtaratu, ada lagi ni. Dan disyaratkan fi silatil mausulil ismi, pada silah mausul ismi, artinya mausul yang dinisbahkan kepada isim, atau dalam kata yang lain kepada isim mausul, an tashtamila ala dhamirin la'iqin bil mausul, bahawa merangkumi ia dan melengkapi ia atas dhamir yang layak. Yang layak ni maksudnya yang tepat dengan mausul tu. In kana mufradan fa mufradun lah. Artinya kalau mausul itu, isim mausul itu mufrad, silah mausul dia kena mufrad lah. Kan? Fa mufradun. Wa in kana mudhakkaran fa mudhakkarun. Mausul itu mudhakkar, silah mausul kena mudhakkar, kena bertadung antara dua itu. Sebab tak semua yang bilafdhin wahid. Kalau bilafdhin wahid ni dia rempuh aja. Macam yang kita telah baca dah, man, ma, al, an, anna, kai, ma, lau tu contoh lain. Ini dalam bentuk isim mausul yang standard, silah kepada mausul mesti bertadung. Kalau isim mausul mufrad, silatul mausul mufrad. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Wa in kana ghairahuma, jika seandainya selain daripada kedua-duanya, fa ghairuhuma, maka selainlah daripada kedua-duanya. Nahwu, ini contoh. Ja'anil ladzi darabtuhu. Telah datanglah akan aku oleh orang yang darabtuhu, telah mukul oleh aku akannya. Baik. Alladzi darabtuhu itu mufrad. Nah, wa kadzalikal muthanna wal majmu'. Dan demikianlah dalam keadaan musanna dan majmu', tasniah dan jamak. Contoh, ja'anil ladzani darabtuhuma. Telah datanglah akan aku oleh dua orang yang, ini contoh. Ni isim mausul ni dia datang dengan silah mausul ni berbagai-bagai bentuk. Contoh, kena bertadung. Ja'anil ladzani darabtuhuma. Telah datanglah akan aku oleh dua orang yang telah mukul oleh aku akan kedua-duanya. Siapa kena pukul? Al-ladzani lah. Dua orang yang datang kat aku tu, kan? Dua orang tu yang telah aku pukul kedua-dua mereka itu.
walladzina darabtuhum. Jadi dhamir itulah pada bentuk zahir. Ini amthilah pada bentuk zahir. Wa kadzalikal muannatsu. Dan demikianlah al-muannats taqulu ja'at allati darabtuha wallatani darabtuhuma wallati darabtuhunna. Ba. Ini pada bentuk yang zahir. Wa qad yakunu al-mawsulu lafdhuhu mufradan mudzakkaran. Dan ada kalanya mausul itu lafaznya mufrad mudzakkar. Maksudnya isim mausul tu lafaznya mufrad mudzakkar. Wa ma'nahu muthanna aw majmu'an aw ghairahuma. Dan maknanya pula muthanna ataupun jama' ataupun selain daripada musanna jama'. Maknanya dari sudut mudzakkar muannas. Mana? Selain daripada muthanna majmu'. Maknanya dari sudut jantina pula. Contohnya wa nahwu wa dzalika nahwu, dan yang demikian itu seperti man dan ma. Kalau allazi dia mudahlah kita, dia ra'i, dia ikut jantina, ikut bilangan dan sebagainya. Tapi bagaimana man dengan ma? Kita nak ubah macam mana dengan mausul man ma? Kan? Idza qasadta bihima ghairal mufradil mudzakkari. Kalau kamu qasadkan dengan kedua-duanya man dengan ma tu ialah selain mufrad mudzakkar. Selain daripada mufrad yang mudzakkar, fayajuzu hina idzin mura'atul lafzi. Dan harus ketika itu mura'atul lafzi, kita ra'ikan lafaz, wa mura'atul makna pun boleh. Fataqul a'jabani man qama. Ini tak apalah mufrad mudzakkar. Boleh tak dia nak cerita apa? Boleh menggunakan man dengan ma ni pada apa saja bila lafzin wahid. Man qamat. Kan? Tapi kalau kepada allazi allati dia boleh ubahlah. Ini dia panggil apa ni? Mura'atul lafzi, mura'atul makna. Benda ni kadang-kadang duduk dalam zihin, dalam minda kita. Kita maksudkan siapa? Kalau kita nak tanya orang lelaki, siapa yang berdiri ni? Man qama bermakna man alladhi qama. Siapa yang bangun? Telah bangun. Kita katalah man qama. Kan? Kita ra'i lafaz. Kan? Dan juga kita ra'i makna dia, mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Dia ambil kira tak waktu itu, pada ketika itu benar-benar lain tak ambil kira. Tak apalah, itu mufrad mudzakkar. Tapi kalau kita nak tanya siapa seorang perempuan yang berdiri, takkan kita nak kata man qama. Kita kena ra'i mura'atul lafzi wal makna pula. Man qamat. Artinya man allati qamat. Itu sahaja untuk man dan ma ni. Waqad yakunul mausul lafdhu mufradan mudzakkar. Jadi kalau kita tengok lafaz dia sentiasa nampak macam mufrad mudzakkar. Kan? Tapi maknanya boleh belaka. Jadi timbullah di sini fayajuz haina idzin mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Kita nak tanya, siapa dua orang tak sah, dua orang lelaki yang berdiri ni? Kita tak katakan nak sebut man qamat. Man qama. Man alladzani qama. Siapa yang dua orang yang bangun, telah bangun ni? Dua orang lelaki. Nampak tak? Wa man qamata. Kita nak tanya, siapa dua orang wanita yang bangun ni? Jadi kita kena ra'ikan lafaz, ra'ikan makna at the same time. Wa man qamu. Jadi wa man qumna. Jadi yang dengar tu dia fahamlah, kan? Ala hasbi ma yu'na bihima. Atas dasar apa yang dimaksudkan dengan kedua-duanya, iaitulah dengan man dengan ma. Kita maksudkan apa? Jadi man kita ra'ikan makna. Ma fi'il setelah itu kita ra'ikan lafaz dia. Kita ra'ikan lafaz. Fayajuzu haina idzin mura'atul lafzi wa mura'atul makna. Nampak? Itu pada dasarnya yang dikatakan silatul mausul. Baik, itu belum lagi detail silatul mausul. Ada lagi.
Wa jumlatun wa shibhuha alladhi wusil bihi kaman 'inda alladhi nuhukku fil. Jaga. Dalam matan, kalau ada contoh ayat yang diberi, dia sangat-sangat mewakili something. Dari sudut syarat, dari sudut hukum, simple sangat. Wa jumlatun, dan jumlah, au shibhuha, atau shibihnya shibih jumlah. Bila kata jumlah, ialah kena terbayang dalam minda, ibarat itu menunjuk kepada jumlah ismiyah, mubtada khabar, jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Terbayang tak yang kita belajar mausulat al-harfiyah hari tu ni, anna, kai, ma, lau tu. Atau shibihnya, au shibhuha, shibihnya shibih kepada jumlah, ialah zaraf dan jar majrur, zaraf dan jar majrur. Tapi syarat zaraf dan jar majrur ni mesti tamma ni, komplit, tak mau walaupun zaraf ataupun jar majrur, tapi bila kita guna dia tergantung ayat. Sukar difahami. Baik. Allazi wusil, yang dibuat silah. Ingat mata ni. Dan jumlah atau bersibihnya allazi wusil, yang dibuat, yang disilahkan. Artinya allazi wusil ni yang dibuat silah bihi dengannya, kaman, seperti man indi allazi ibnuhu kufil. Seperti mana? Man indi. Itu contoh. Agak-agak contoh ni untuk contoh apa? Silah apa ni? Silah syibhul jumlah lah. Indi, daraf. Kan? Sempurna tak dia? Syarat dia tamma ni. Yang menjadi syibih jumlah. Silah dia dalam bentuk syibih jumlah ni, sama ada zaraf, madhruf, jar, majrur. Tamma ni, sempurna ni, dalam arti kata boleh difahami. Baik, kalau Ustaz sebutlah, kalau Abah kata, man indi, faham? Itu dia lah tu. Itu silah dia. Indi itu ialah silah bagi man. Siapa di sisi saya ni? Siapa duduk tepi saya? Man indi. Faham kan? Sudah. Alladhi ibnuhu kufil bihi kaman indilladhi ibnuhu kufil. Baik. Sebelum mana terangkan ni, ambil dulu syatrul awal tadi, belum tamat lagi tu. Dia bait ni agak padat, dia punya penceritaan dia, kandungan hukum dan juga contoh dia padat. Kalimah wa jumlatun itu, jumlatun itu, jumlah kan ada dari sudut yang lain. Dia ada jumlah yang khabariyah. Maksud jumlah di sini jumlah khabariyah. Maka mafhum mukhalif, mafhum sebaliknya bagi kalimah jumlah di situ ialah bukan jumlah insya'iyah. Yang dimasukkan tu wa jumlatun itu jumlah khabariyah, bukan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tak boleh menjadi silatul mausul. Jumlah itu, jumlah insya'iyah tak boleh menjadi silah mausul. Yang dimasukkan wa jumlatun itu ialah jumlah khabariyah. Faham tak? Apa beza khabariyah insya'iyah? Itu yang kita dah sebut kadang-kadang, ghafarallahu lahu, khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Khabariyah ni yang tak ada elemen-elemen suruhan, laita litamanni, talak, panggil itu benar-benar itu tak ada. Kalau insya'iyah tak boleh menjadi silatul mausul. Yang dimasukkan wa jumlatun, jumlah khabariyah. Khabariyah ni terkeluarlah jumlah insya'iyah. Tak ada khabar tu. Fi'il fa'il. Fi'il fa'il masuk tak? Dia lah. Ataupun syibihnya artinya zaraf dan jar majrur alladhi wusil bihi. Baik. Contoh man indi, bihi kaman indi itu ialah contoh kepada silah mausul yang berbentuk syibhul jumlah. Kan? Syibhul jumlah. Contoh alladhi ibnuhu kufil. Nampak tak alladhi mausul? Ibnuhu kufil, ini contoh apa? Contoh silatul mausul dalam bentuk jumlah ismiyah. Dalam bentuk jumlah
ismiyah. Kalau diubah alladhi ibnuhu kufil, kalau ibnuhu tu jumlah ismiyah, ibnuhu kufilah. Kalau diubah alladhi kafala ibnuhu, dia jadi jumlah fi'liyah pula. So dalam contoh alladhi ibnuhu kufil, sebab itu dia buat dalam bentuk majhul. Kalau diubah aja alladhi ibnuhu kufila ataupun alladhi ibnuhu kafala. Nampak tak? Jadi dalam contoh itu, dan nampak tak habis lagi tu, dia mengandungi apa? Dalam contoh alladhi ibnuhu kufil, contoh ni contoh khabariyah ke insya'iyah? Khabariyah lah. Kan? Sebab dia tak ada talak, tak ada amar, tak ada tamanni, tak ada 5 tu, benda lagi. Benar-benar tu. Tak ada suruh, tak ada apa. Kan? Artinya, di situ ada satu syarat. Dalam contoh alladhi ibnu kufil, syarat untuk jadi jumlah ismiyah ni, mesti dah khabar antakuna, jumlah khabariyah. Jumlah itu mesti khabariyah. Dalam arti kata yang lain, laisat insya'iyah. Itu satu syarat. Ada tak ta'jub di situ? Tak ada. Kalau ta'jub kita tahu, ma ajmal. Dua dah syarat dia. Dan tidak memerlukan kepada kalam yang sebelumnya. Ada ayat yang perlukan kalam sebelumnya. Boleh tak kita tiba-tiba kita buat ayat alladhi lakin nahu qa'imun, yang tetapi dia orang yang berdiri. Kena ada ayat lah sebelum. Nak jadi syarat yang ketiga, dia ghair muftaqir ila kalam qablaha. Jadi apa yang anda sebut ni ialah mafhum. Apa sebut ni mafhum langsung dulu daripada matan. Nanti semua benda ni akan disebut. Kita kena tahu syarat-syarat nak jadi silatul mausul. Jadi semua benda kita cakap tu sudah ada dalam bait yang ke-97. Wa jumlatun aw shibuhal ladzi wusil bihi kama na'idil ladzi ibnuhu kufil. Baik. Silatul mausul, qala syarih, silah kepada mausul la takunu illa jumlatan aw shibha jumlatin. Tidak adalah ia kecuali jumlah, dan jumlah yang kita sudah maklum tadi mesti jumlah khabariyah, laisa jumlah insya'iyah dhabit dia. Aw shibhu jumlatin, ataupun shibih jumlah, aw shibha jumlatin, atau shibih jumlah, illa jumlatan aw shibha jumlatin. Wa na'ni bi shibhil jumlati, dan kita kehendaki kita maksudkan dengan shibih jumlah itu ialah az-zarfa wal jar wal majrur. Zaraf dan jar majrur. Wa hadha fi ghairi silatil alif wal lam, dan ini pada selain daripada silah kepada alif dan lam. Kan man ma al tu kita dah baca dah. Man ma al, man dengan ma silah dia standard biasalah. Kan? Standard biasa silatul mausul. Tetapi alif dan lam silah dia lain. Alif dan lam silah dia lain. Alif dan lam ni disebut dalam bait yang ke-93. Boleh rujuk balik. Waman wama wa al. Man, ma dan al tu kita combinekan sekali. Cuma man dan ma silatul mausul dia standard. Al wa hadha fi ghairi silati al alif wal lam. Patah balik kepada yang kita baca asal. Wa na'ni bi shibhil jumlati adh-dharfa الظرف والجار والمجرور وهذا في غير صلة الألف واللام, dan ini ialah pada selain silah bagi alif dan lam. Wa sayati hukmuha, dan lagi akan datang hukumnya. Sebelah muka surat ni akan datang hukum dia. So maknanya dia fokus kepada silatul mausul bagi selain alif dan lam setakat ini. Baik, kita ulang balik. Silatul mausul bagi selain alif dan lam, kerana alif dan lam ada hukum lain. Artinya silah mausul kepada alladhi, allati, alladhani, allatani, allai, alladhina. Ada yang kata, Banu Hudzail kata alladhuna, allati, allai. Ada kata allati, allati, allai. Kemudian benda lagi. Man, ma. Semualah.
Semua itu kecuali alif dan alif dan lam. Wa yushtaratu fil jumlatil mausul, dan disyaratkan. Senyap ada tengkuk ke? Okey, semua okey. Dan disyaratkan pada jumlah mausul, artinya jumlah yang kita sebut yang nak jadi silah kepada mausul tu disyaratkan pada jumlah mausul itu thalathatu syurut, 3 syarat. 3 syarat. Ahaduha, salah satu darinya, artinya silah kepada alif lam ialah antakuna silah kepada alif lam dah. Silatul mausul bagi selain alif lam, mudah cakap gitu. Antakuna khabariyah. Kan dalam matan tadi anda sebut bahwasanya alladhi Ibnu Kufil tu salah satu syaratnya ialah khabariyah. Itu contoh khabariyah dalam arti kata dia bukan insya'iyah. Kita kena otak kita kena set. Bila sebut khabariyah bukan berarti khabar hak mubtada' tu. Khabar dalam arti kata lawan dia khabariyah tu insya'iyah. Yang ada 5 tu. Ini subjek dia kata 5 ni, bahasa Arab dia 5 aja, rujuk balik. Syarat dia mesti jumlah silatul mausul jumlahnya ialah khabariyah. Syaratnya mesti dia bentuk khabari bukan insya'i. Al-thani, yang kedua, tadi terlupa nak terjemah. Alladhi Ibnu Kufil tahu tak makna? Yang anaknya itu kufila, dipelihara. Kafala, kufila, dijaga. Baik. Al-thani, yang kedua, kaunuha khaliyatan min ma'na ta'ajjubi. Keadaannya yang sunyi daripada makna ta'ajjub. Contoh dalam matan, bihi kaman 'indil ladzi Ibnu Kufil, alladzi Ibnu Kufil bukan ta'ajjub. Dia bila dalam matan ni kadang-kadang dia kena dalam bentuk mafhum sebaliknya yang terkandung dalam tu, yang tersirat. Bukan yang tersurat sahaja. Al-thalisu, dan yang ketiga, kaunuha, keadaannya itu ghaira muftaqiratin ila kalamin qablaha, yang tidak berhajat kepada kalam sebelumnya. Wah, sekarang dia nak buat ihtirazat dia. Wahturiza bil khabariyah, dan dikeluarkan, dipelihara daripada yang dikatakan syarat pertama tu khabariyah, min ghairiha, daripada selainnya, selain khabariyah, antara bentuknya ialah at-talabiyah wal insya'iyah. Nampak? Jadi talab tentu itu bukan khabari. Itu insya'i. Fala yajuz, maka tidak harus kita katakan begini. Ja'ani alladhi idribhu. Idribhu tidak boleh menjadi silah mausul kepada alladhi. Telah datanglah akan aku oleh orang yang pukul olehmu akannya. Ayat apa macam tu? Jadi tak boleh. Terkeluar. Tapi masalahnya khilafan lil Kisai, ada juga bersalahanlah, hal keadaan bersalahan dengan seorang ulama nama Kisai. Wala ja'an alladhi laitahu qa'imun. Ini insya'i belakanglah ni. Dalam bentuk tamanni. Dan tak boleh kita kata la taqul ja'ani, terdatanglah akan aku oleh orang yang mudah-mudahannya orang yang nak main kat aku ni berdiri. Mana boleh gitu? Khilafan li Hisham. Hisham kata boleh pula dah. Wahturiza bi, terkeluar, terpelihara dengan syarat yang ketiga, syarat yang kedua, khaliyatan min ma'na ta'ajjub, itu min jumlati ta'ajjub, fala yajuz, tak boleh kita kata begini, ja'ani alladhi ma ahsanahu, telah datanglah akan aku oleh orang yang, alangkah eloknya orang itu. Sebab apa? Sebab kita nak kena confirm bila menjadi silatul mausul tu, ayatnya mesti confirm. Confirm, kuat, betul-betul. Tak boleh duk teragak-agak, tak boleh duk masih duk meminta, tak boleh duk masih itu, tak boleh duk masih itu dan ini. Wa in qulna inna khabariyah, sekalipun kita kata, ini ialah khabariyah ni.
kita kata, tapi dari sudut kaedah mengatakan tak boleh. Wahtaraza wahturza bighairi muftaqiratin ila kalamin qablaha, dan dikeluarkan juga dengan yang tidak berhajat kepada kalam sebelumnya. Dalam syarat yang ketiga itu ialah min nahwi, seumpama ja'ani, telah datanglah akan aku, alladhi lakinnahu qa'iman, kan, telah datanglah kepada aku oleh orang yang tetapi ianya berdiri. Nampak tak? Ayat la alladhi lakinnahu qa'im itu memerlukan ayat yang sebelumnya, mesti ada kaitan. Lakinnahu, lakin lil idrab intiqali, dia nak batalkan hukum yang sebelum dengan mengesahkan hukum yang selepas lakin. Sebab itu dia kata dia berhajat kepada muftaqirah ila kalam qablaha. Fa inna hadhihi al-jumlah tastad'i sabqa jumlatin ukhra. Maka sesungguhnya jumlah ini memerlukan kepada terdahulunya jumlah sebelumnya. Nampak tak? Apa yang lawan bagi qa'im? Qa'im berdiri. Lawan bagi qa'im qa'ada. Nampak tak? Itu yang dikatakan jumlah. Sebab itulah kita patah balik kepada makna lakin. Atah dengan lakin lil idrab al-intiqali. Dia memindahkan hukum. Mana hukum yang sebelum lakin dengan selepasnya mesti berbeza. Tetapi mesti dalam poin yang sama. Kalau ja'a dengan qaim tak sama. Kan? Tapi kalau duduk dengan berdiri dalam satu area yang sama. Cuma berlawanan. Jadi ma qa'ada Zaidun lakinnahu qa'imun. Jadi lakinna dia berhajat kepada jumlah, kan, muftaqirah ila kalam qablaha, maka oleh kerana itu dia tak boleh menjadi silatul mausul dalam hal ini. Lakinnahu qa'im, ma qa'ada Zaidun lakinnahu qa'imun. Ini ayat contoh-contoh yang tidak boleh menjadi silatul mausul. Wa yushtaratu fi adh-dharfi wal jari wal majrur. Dan disyaratkan pada zaraf, ini syibih jumlah, dan jar majrur, an yakuna, bahawa adalah kedua-duanya zaraf dan jar majrur itu tammain. Syarat dia satu aja. Tammain ni boleh difaham ayat yang terpakai, tak boleh ayat yang tergantung. Wal ma'niyu bit tammi, dan yang dimaksudkan dengan tam itu ayakuna fil wasli bihi faedah, bahawa adalah pada mewasalkannya, artinya menjadikan dia silah mausul kepada isim mausul itu ialah mempunyai faidatun, faidah. Nahu jaa alladhi indaka. Ini ada faedah. Telah datanglah oleh orang yang di sisi kamu. Telah datanglah oleh orang yang ada kat kamu, telah yang datang kat aku. Jaa alladhi indaka walladhi fid dar. Telah datanglah oleh orang yang ada dalam rumah tu yang datang kepada aku. Faham tak? Tam, sempurna, bihi faidatun. Wal amilu fihima fi'lun mahdhuf, dan amil kepada kedua-duanya ialah fi'il yang mahdhuf wujuban. Ingat kan? Setiap jar majrur, setiap dharaf madhruf, dia ada tempat ta'alluq. Dalam jar majrur itu tempat ta'alluq. Jadi tempat ta'alluq itulah dikatakan amil pada kedua-duanya. Duanya apa? Jar majrur dan dharaf madhruf, tapi mahdhuf wajib. Takdirnya ja alladhi istaqarra indaka. So bila kita nampak macam ni, nampak tak kemas balik? Jadi silah mausul dia. Telah datanglah oleh orang yang istaqarra, yang duduk tepi kamu tu, yang tetap di sisi kamu. Ta'alluq dia. Dalam keadaan biasa, indaka, zaraf, fiddar, ja majrur ini, kita i'rab dia mesti ada tempat ta'alluq. Istaqarra, mustaqirun, macam tu. Dalam hal silatul mausul, kita i'rab dia, kita takdirkan dia amilnya itu mesti fi'il. Sebab dia lebih kuat, kan? Alladhi istaqarra indaka atau alladhi istaqarra fid dar fa in lam yakuna tammain. Maka seandainya adalah kedua-duanya itu tidak tam, artinya tak ada faedah. Lam yajuzil waslu,
lam yajuz, artinya kalau baca sambung, lam yajuzil waslu bihima, tak boleh dibuat silah mausul dengan kedua-duanya. Fala taqul, jangan kamu sebut jaa alladhi bika. Memanglah kalau kita kata orang Melayu kita faham ada faedah telah datanglah oleh orang yang bika dengan kamu. Tapi bagi orang Arab memanglah kalau kita ada orang kata apa feeling Arabi kita kata ish memang tergantung ni. Jaa alladhi bika. Wala, dan tak boleh juga jaa alladhi al-yawm. Pedia telah datanglah oleh orang yang hari ini. Pedia orang yang hari ini kamu maksudkan apa? Tak faham. Jadi kalau bila tak faham dia ghair tam. Bila ghair tam dia tidak boleh menjadi silah kepada silatul mausul kepada alladhi. Baik. Faham? Insya-Allah nah. Sekejap lagi anda berhenti macam biasalah 7.45 pukul 8 ceramah pula. Ceramah Mak Hijrah. Sambung lagi hari ni. Jumaat orang cuti, kita tak cuti. Tak apa, alhamdulillah. Kita buat kebajikan. Sikit lagi nah. Bait yang ke-98 dah. Tu dia banyak dah ni. Kat 100 dah. Hari ni pun hari ke berapa Ifan? 29 dah. Hampir sebulan tanpa henti, dan tahniah kepada orang yang boleh tidak miss lagi tiap hari. Wasifatun sarihatun silatu al, dalam cetakan Darut Tala'ih dia ulang 2 kali kan, sarihah. Di sini sekali je. Wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bimu'rabil af'ali qal. Ini yang disebutkan wa sayati hukmuha tadi. Silah mausul untuk alif lam sahaja. Satu bait ni. Dibincang. Dan sifat sarihah ialah silah kepada al. Sifat sarihah ialah silah bagi al, wa kaunuha bimu'rabil af'ali qal, dan keadaannya nya alif lam itu bimu'rabil af'al, masuk kepada fi'il yang mu'rab. Masuk pada fi'il yang mu'rab ni fi'il madhi. Nampak tak istilah dia? Bila dia kata bimu'rabil af'al, terkeluar fi'il madhi. Pelik tak? Jangankan kata alif lam masuk pada fi'il madhi, alif lam masuk pada fi'il mudhari' pun pelik dah. Tapi dia nak habaq kata bimu'rabil af'al itu dhabit dia adalah masuk pada fi'il madhi. Dan keadaan alif lam itu bimu'rabil af'ali, artinya masuk diletakkan pada fi'il mudhari'. Dengan kata yang lain, qalla, sedikit. Bila kata sedikit, ada kata ada, cuma sikit. Masuk pada fi'il mudhari' maksudnya. Afwan. Madhi telah lah. Sebab madhi mabni. Yang dimasukkan bimu'rabil af'al ialah masuk pada fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' mu'rab. Kan? Al-alifu wal-lamu la tusalu illa bisifati sarihah. Bermula alif dan lam itu tidak boleh dibuat silahnya itu kecuali dengan sifat sarihah. Wa sifatun sarihatun silatu al. Qala al-musannifu fi ba'dhi kutubihi, dan telah berkatalah oleh al-musannif pada sebahagian kitabnya, wa a'ni. Dia sebut sifat sarihah saja dalam matan, tapi Ibnu Aqil kata musannif dia sebut dalam kitab yang lain, bukan dalam Alfiyah. Sebab Alfiyah ni matan, terlalu padat. Wa a'ni bi sifatis sarihah, dan aku maksudkan dengan sifat sarihah itu ialah ismal fa'il, isim fa'il. Nahwu ad-daribu. Nampak alif lam tu ada. Wasmal maf'ul, dan isim maf'ul nahwu al-madrub. Wasifatul musyabbahah. Tapi sifat musyabbahah ni dia menjadi kontroversi. Adakah dia termasuk sebagai alif lam itu yang masuk pada sifat musyabbahah itu alif lam mausul ataupun tidak? Sebab dia ada kelemahan sedikit. Namun itu dihitung oleh Ibnu Malik dalam kitab yang lain, bukan dalam kitab Alfiyah ni. Tak apa, kita baca dulu. Wasifatul musyabbahah naw al-hasanul wajh. Nampak dia masuk itu sebab musyabbahah. Al-hasanul wajh, yang elok wajah. Wa kharaja
maka terkeluarlah dengan yang dikatakan masuk pada sifat sarihah itu Al-Qurashi. Al-Qurashi. Sebab apa? Al-Qurashi dia ada makna yang juga, tapi dia lebih kepada nisbah ataupun mansub kepada bangsa Quraisy. Al-Ilam itu bukan. Itu bukan ilam kerana Al-Qurashi bukan sifat sarihah, dia lebih kepada nisbah. Tak boleh. Walaupun dia ada makna yang sama macam isim fa'il dan isim maf'ul. Tengok isim fa'il. Ad-daribu, orang yang memukul. Al-Qurashiyu, orang yang berbangsa Quraisy. Tapi dia lebih dipanggil mansubun ataupun nisbah kepada bangsa Quraisy. Maka alif lam itu bukan ilam mausul. Lagi satu, apa dia? Wal afdalu. Terkeluar juga, tak boleh. Wal afdal, jadi afdal ni isim tafdil. Dia ada makna yang juga, yang lebih afdal. Tak boleh, sebab dia bukan sifat sarihah. Dia kena sifat sarihah. Wa fi kaunil alif wal lam ad-dakhilatain 'ala sifatil musyabbah mausulatun khilaf. Dan pada keadaan alif dan lam yang kedua-duanya masuk pada sifat musyabbah itu sebagai isim mausul. Faham tak? Wa fi kaunil alif wal lam ad-dakhilatain 'ala sifatil musyabbah sebagai mausulatan, sebagai isim mausul itu khilafun, ada khilaf. Wa qad ittaraba, dan sesungguhnya telah ittarab ni dia cacat lah, macam tak stabil. Ikhtiyari Syekh Abil Hasan bin Usfur fi hadhihi masalah. Makna Abil Hasan pun dia tak sekata, tak konsisten. Ittarab artinya tidak konsisten. Maka ittaraba, dan sesungguhnya tidak konsistenlah pilihan Syekh Abil Hasan bin Usfur dalam masalah ini. Famarrah qala innaha mausulah. Sekali dia kata ini isim mausul ni yang masuk kepada alif lam, yang masuk pada sifat musyabbah. Wa marrah mana'a dhalik, dan sekali dia kata tak. Sudah celaru. Wa qad syadda wasl alif wal lam bil fi'l al mudhari', dan sesungguhnya syadzlah mewasalkan, menjadikan alif dan lam itu silahnya ialah dengan fi'il mudhari'. Yang berat ni. Tapi itulah yang disebut dalam matan tadi. Wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Wa ilaihi asyara bi qawlihi wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal wa minhu qawluhu. Ini contoh yang terakhirlah kita nak baca. Ma anta bil hakami turda hukumatahu walal asili wala dhir ra'i wal jadal. Dia masuk kepada fa'il mudhari' yang mabni lil majhul. Mana dia? At-turda, diridai. Dia ada alif lam di situ. Pelik. Jadi bait ini bait lil Farazdaq. Farazdaq ni terkenal dengan dia suka bait yang bersyair berbentuk hijab. Hijab ni suka serang orang, kutuk. Kan? Dia kutuk siapa ni? Seorang lelaki di kalangan Bani Adrah. Jadi Bani Adrah ni dia masuk kepada Abdul Malik bin Marwan, dipuji. Kan? Waktu tu Jarir ada, Farazdaq ada, Akhtal ada. Kan? Dia tak kenal yang ada tu pakar-pakar syair belakang tu. Farazdaq, Akhtal, Jarir dia tak tahu. Lepas tu dia pun Abdul Malik bin Marwan pun perkenal ni dia ni. Lepas perkenal tu Farazdaq hantam dia. Farazdaq kata, ma anta bil hakami tudda hukumatahu. Hang ni dia kata bukanlah ada kebolehan pun nak hukum orang, kan, nak bagi orang redha, nak bagi kerajaan ni baik, kan. Keturunan hang bukan elok sangat pun. Walal asili, tak ada. Asli tu makna keturunan hang bukan keturunan baik-baik sangat pun, kan. Wala dhir ra'i, bukan ada akal pun nak tu dia hentam orang. Sedap ya. Wal jadal, kan, bukan boleh berhujah, boleh berlawan debat apa, tak boleh. Macam mana kerajaan ni nak sokong hang, kan. Ma anta bil hakami turda hukumatahu walal asili wala dhir ra'i wal jadal. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti tengah jalan tu. InsyaAllah besok kita sambung.